Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala beritahu, katakanlah ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah rakam. Billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat jamaah subuh yang Allah Taala muliakan. Kenapa saya begitu muliakan? Kerana orang yang mulia Allah sayang, dan Allah akan letak ke tempat yang disayanginya, iaitu di rumahnya, sebagai ibarat iaitu di masjid. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala berkata muslim-muslimat, sebelum saya lanjutkan perbualan ataupun perbincangan ataupun munakhasyah ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita supaya kita dapat meningkatkan iman dan amal serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menyebut kalimah yang agung, iaitu sama-sama ya alhamdulillah. Baik tuan-tuan, itu bukti kita bahawa kita telah memuji Allah di samping kita berdoa kepada Allah. Satu hadis Nabi SAW beritahu, afdalul zikr, afdalul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa yang kita sebut ya alhamdulillah. Jadi kita dah berdoa. Tadi pun pagi tadi semua bangun, tuan-tuan, kita ingati supaya kita dapat beramal. Semua orang terdoa tidur, bangun tidur, tapi kadang-kadang terlupa, kecuali orang yang berhati-hati dan selalu diperingatkan. Maka saya ini peringat diri saya dan juga kita semua. Maka apa kita bangun tadi? Bangun tadi kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah dulu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Allazi yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Kata ulama, mati kecil tu. Ada orang yang mati terus ya? Banyak orang yang kita tengok, dia tidur, kita mengeruh pukul 3, isteri dia main panggil orang jiran-jiran, tengok-tengok tak ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu kita mudah-mudahan bila kita ucap tu, kita selalu berterima kasih kepada Allah. Tak, saya pesan diri saya, tak ada agama yang mula-mula bangun ke sebut Allah. Kita agama Islam. Dan kita cubalah Nabi bagi kita doa ni, kita amalkan. Siapa yang tak baca lagi, dia baca dalam hati. InsyaAllah lah. Dan tiap-tiap hari lah kalau boleh bangun tu. Sebab apa? Dengan kalimah Allah lah kita akan bangun ni Yaumal Masyar. Contoh kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kalimatul haqq, inilah kalimah yang sebenar. Alaiha nahya, dengan kalimah ni lah, ada kalimahnya kami akan hidup. Kita hidup dengan kalimah Allah. Wa alaiha nahya wa alaiha namut, dan dengannya juga kita akan kembali. Kita semua nak kembali dengan kalimah la ilaha illallah. Maka ada ulama menganjurkan kita supaya kita kena minta ke Allah, dan kita sebagai hamba kena minta kepada Khalik. Makhluk kena minta kepada Khalik yang pencipta. Sebab itu satu doa ulama kita bagi tahu, tuan-tuan sama-sama prihatin supaya kita mudah-mudahan saya, ahli keluarga saya dan kita semua mati dengan kalimah la ilaha illallah. Doa dia dianjurkan ulama adalah Allahumma, wahai Allah. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Allahumma akhiru kalamina, ya Allah, akhirkan kalam kami. Kalam kita yang akhir apa dia? Minad dunia, di dalam dunia ni, syahadata, dengan menyaksikan, dengan penyaksian syahadata alla ilaha illallah, bahawa sesungguhnya engkau lah Allah, tiada Tuhan melainkan engkau Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Maka inilah kita kena doa hari-hari. Kerana masa
Kalau akan datang saya dapat beberapa tempat yang saya dah putus stand. Bagi orang yang ni, kalau tak boleh bahasa Arab pun kita bermelayu. Tapi kalau kita boleh bahasa Arab, kita sebut dengan kalimah la ilaha illallah kan, bagi bagus. Allahumma akhiru kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Selain daripada kita doa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita kena hayati doa tu, wahai Allah, ikhtim kami, matikan kami, khatamkan kami dengan husnul khatimah, mati yang baik. Mati sedang sujud, mati sedang sembahyang. Tuan, Allah SWT, ada orang yang mati beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, husnul khatimah. Ada orang yang datang, buka masjid, buka di Indonesia dia tengok, baru dia viral. Dia buka-buka di sini sunat, dia bagi sujud-sujud tak bagus. Allahu Akbar. Ada orang yang baca Quran di Mesir. Dia duduk, dia baca di Mesir tak, di mana Arab. Dia baca Quran, dia datang sunyi subuh. Allahu Akbar. Dia baca Quran, duduk macam ni tuan-tuan, dia meninggal. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami golongan tersebut. Mudah-mudahan kita ni bicara ni, kita bincang sementara nak sampai subuh, nak naik matahari. Kita bincang supaya kita nak tengok tak setakat mana kita dah aman. Apakah persediaan kita untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Sedang saya baca tadi ayat tadi tuan-tuan, permulaan mukadimah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman kita lah? Allah tak sebut orang kafir atau tak apa, orang-orang munafik pun tak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ittaqullah, mula-mula Allah bersalin bertakwa kamu kepada Allah. Apa dia takwa? Tinggal keluar segala suruhan Allah. Laksanakan seluruh yang Allah perintahkan. Allah perintahkan nak buat kan, walaupun itu sunat. Kemudian kita tinggal segala larangan yang Allah larang kita. Maka insya-Allah Allah bagi tahu tu, Allah warning kita, Allah amarkan kita. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan, setiap diri kita ni nafsun ma qaddamat, sedangkan apakah persediaan dia untuk kembali pada hari akhirat, hari esok. Liqadin, maksudnya esok tu maksudnya ulama tafsir beritahu hari kita mati, dan hari ini di mana? Yaumul mahsyar. Semua akan dihimpunkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentunya Allah Taala mengatakan, bila mana kita tengok husnul khatimah, kita pun nak minta. Maka kita doa satu lagi tadi, iring tadi kalimah tadi, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Apa yang kita rutin buat hari, kata ulama, dan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah akan jadi kat kita. Kalau kita selalu ucap la ilaha illallah atau Allah Allah Allah, maka nama Allah yang kita selalu sebut, dan maka insya-Allah dengan pertolongan Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita akan kembali dengan husnul khatimah. Amin. Selalu kena kita tuan-tuan, kita nampak dia. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, dia anjur mafhum daripada hadis. Ulama ambil buat, kata dia, kalau kita tengok berita yang baik, maka cepat-cepat kita doa, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami golongan tersebut, dari golongan mereka itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedikit perkongsian kita hari ini, supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Allah tanya dalam Quran tadi, saya bagi kita surah apa? Surah Hasy. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan apakah bekalan kamu untuk hari esok. Jadi masing-masing kita kena bawa bekal. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan, kita akan bawa kadang-kadang, kalau dululah saya kecil-kecil, mak menakan saya selalu, kami orang susah, mak menakan saya adalah orang yang boleh ini sekilah, ada kereta pergi Kuala Lumpur, dia akan bawa bekal, bawa apa, spera. Saya tak tahu spera macam mana lah ni nak sebut, spera lah. Lepas tu kari puff, kemudian bawa juga apa-apa yang patut lah, bawa nak pergi Kuala Lumpur. Dengan Kuala Lumpur tu, KL ni cukup sedap lah dulu zaman kecil-kecil. Tapi tu nak cerita bekalan. Apatah lagi kita nak bawa hidup selama-lamanya, abadan abadah, yang tidak ada tidak ada pengakhiran dah. Maka duduk dalam semua cari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, hari ini orang di hari ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, termasuk kita pun, dengan kalangan kita ni, kadang-kadang yang belum lagi buat cukup bekalan, sama-sama kita usahakan, maka kita lalai. Tuan-tuan, untuk tuan-tuan, saya nak bawa sikit COVID-19 ni.
ataupun baru ni kita dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala rakamkan Al-Quran, bukan setakat kita saja yang kena sampai ni. Ada ulama yang mengatakan bahawa setiap 100 tahun akan kena penyakit yang sangat-sangat dahsyat Allah bagi. Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian kita nak bawa tuan-tuan apa dia? Dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat 214, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kita semua ni, adakah kalian, kata Allah Taala, nak masuk dalam syurga? Semua nak masuk. Semua nak masuk. Semua kalau tanya semua nak masuk. Sambil-sambil tu saya minum dan saya dah agak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Al-Quran saya hormat dulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu mengira atau menyangka bahawa kamu nak masuk surga? An tadkhulul jannah. Walamma, kata dia, walamma maksudnya padahal ya'tikum, belum datang kepada kalian, kepada kamu, masalul ladzina khalau, ya ini seperti mana masalul alladzi, orang-orang yang apa? Khalau, yang dahulu, min qablikum, daripada kalian. Apa dia Allah Taala sambung? Maka Allah puji dengan masathum, mereka ni ditimpa. Bukan sekali kita ditimpa, tapi orang dahulu pun dah ditimpa. Siapa dia mereka ni? Apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari sama-sama kita peringat diri saya dan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yaitu al-ba'sa, baksa satu. Kemudian wad-dharra, dan dharra. Sekarang kita tengok apa maksudnya. Waz-zulzilu, dan zulzilu. Baik, kita tengok apa dia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Muhammad, orang-orang yang terdahulu ni Allah akan bagi tahu masatkumul ba'sa, mereka ditimpa dengan malapetaka, tuan. Orang dulu kenal orang juga. Orang dulu pun dah ada kena tanah gelongsor, bukit sembab, gelongsor dan sebagainya, banjir dan semua. Orang dulu pun kenal juga. Bukan orang biasa, orang yang beriman. Sekali saya kita ayat tu, dia timpa 3. Satu, malapetaka. Malapetaka ni kita boleh kata macam kalau kita di akhir bawah ni di Indonesia, tsunami yang dahsyat sehingga hampir jutaan seluruh dunia mati. Sekarang COVID-19, ini adalah malapetaka yang Allah SWT bagi tahu. Wad-dharra, dan kesengsaraan hidup. Dengan dibagi COVID-19, dibagi macam-macam, sebagailah ujian Allah SWT. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika tu kita dapat kesengsaraan, dharra, kemudaratan, sangsa, sengsara. COVID-19 juga mengajar kita pada orang yang mati, kehilangan orang kesayangan. Kemarin saya dapat ada satu WA ni apa nama, WhatsApp. Orang Indonesia kata WA saya, sebab saya ada keturunan Indonesia. Maka adik-beradik saya bagi tahu, dia hantar satu WA, tinggal seorang saja. Keluarga dia ada 9 orang lebih kurang, tapi ibu bapa dia apa semua dia masih lagi berkaitan 20-an perempuan. Semua mati. Allah uji dia. Ada orang lain juga di Malaysia sama. Kalau kita mungkin tak kenal, orang sini mungkin tak kenal, mungkin orang di Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya kenal. Kehilangan yang tercinta di Pulau Pinang, kawan saya sendiri telah kembali kepada Allah SWT dalam COVID-19. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semua ini Allah akan menguji kesengsaraan kita ni. Dan tuan-tuan yang Allah Ta'ala lebih dahsyat lagi, Allah kata wazulzilu, Allah goncangkan. Dan kegoncangan Allah kata kepada orang-orang yang beriman, maka dia untung. Kalau orang kafir, dia cuma habis itu saja. Tapi orang beriman, kalau dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah, maka insya-Allah dia akan dalam redha Allah. Kalau dia mati ketika tu, maka ketika tu dia mati dalam redha Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Sebab tu kita bincang tadi, kalimah Allah tadi dan persediaan kita ni ada dengan COVID-19 yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah, yang diberitahu 3, iaitu apa tadi tuan-tuan? Satu malapetaka, satu kesengsaraan, dan zulzilu, dia goncang iman kita. Iman goncang tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita. Kadang-kadang ada orang yang
tak ada makanan. Seminggu Allah uji dia. Kalau orang yang beriman, dia kembali kepada Allah. Hadza min Allah. Ini daripada Allah. Dia tahan sebab kita pernah puasa. Tapi kalau orang yang tadi, dia mati dah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kita tenung diri kita seorang-seorang. Kita kata, ya Allah, kita bersyukur banyak kerana ujian yang kita kena kecil ya. Kan? Baru tak boleh keluar rumah, pun tak pergi kena pantai tarik, roti canai. Kan? Ada orang kata, punya lama tak kena teh tarik. Bila buka tu terus dia serbu kedai mamak. Alhamdulillah. Ni dia. Kita lah kan. Di kalangan kita. Sampai lupa dah. Ni main gelombang yang ketiga, semua beringat balik. Allah baru jaga. Mudah-mudahan kita akan jaga terus sebab Allah Ta'ala nak test kita, nak uji kita. Baik. Kemudian sambung ayat tu. Wallazina, dan orang-orang yang, siapa dia? Tadi bukan. Dia kata hatta, setelah 3 dia kata hatta. Saya baca mula balik. Ini Allah SWT berkata dalam Quran, dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat surat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Hingga goncang. Hatta, sehingga apa dia? Hatta katanya yaqulu rasul, berkatalah rasul Allah kata. Bukan orang bimbingan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, walladzina amanu, dan orang-orang yang bersama Rasul, ma'ahu kata bersama-sama Rasul. Walladzina amanu, orang yang beriman yang bersama-sama Rasulullah, atas Rasul-Rasul Allah yang dulu. Mata nasrullah, bila lagi pertolongan Allah nak datang. Mata, bila nasrullah, pertolongan Allah nak tiba, nak datang. Bilakah? Ini orang yang beriman, Rasul dan orang beriman. Lalu Allah beritahu kat kita semua ni, ala inna nasrallahi qarib. Kata dia, ingatlah atau ketahuilah kalian, inna, sesungguhnya nasrullah, pertolongan Allah tu qarib, sangat dekat. Itulah tuan-tuan, kita orang beriman ni, COVID-19 menguji keimanan kita. Kita nak balik ke mana? Alaiha nahya. Kita hidup dengan kalimah Allah, dengan Allah dengan menafi dan menisbatkan Allah. Selalu kena ada Allah lagi. Baik, untuk itu mari kita, selalu saya pernah bagi kita tuan-tuan, untuk kita janakan balik hati kita sentiasa dengan Allah. Mari sama-sama kita buat zikir nafas 3 kali, boleh? Tuan-tuan ingat. Siapa yang dulu saya pernah datang, saya kata mari kita jana, kita hidupkan balik. Kita tarik hu, lepas Allah. Tarik. Dia masuk hu tu dia. Qul huwallahu ahad, hu tu. Hawa udah mahat. Hu Allah. Kau tengok khul, katakan hu, dia Allah, nama bagi zat. Ahadun adalah Isa. Qul huwallahu ahad. Baik. Kita ambil yang tengah kita boleh faham, boleh bayang huwallahu ahad. Huwallah. Jadi hu kita potong hu, kita potong Allah sebab nak bagi naik dan turun. Lagi sekali saya beritahu, kita ambil daripada rangkapan ulama ambil ni, qul, katakanlah ya Muhammad, hu dia Allah, dialah Allah. Ahadun, iaitu Isa, Allah yang Isa. Jadi nak bagi ingat tadi yang Isa ni, kita ambil hu dia, kita ambil Allah di belakang dia, nama bagi zat. Baik, jadi tarik ni sekali. Hu, lepas Allah. Tarik. Hu, lepas Allah. Baik. Ada orang yang ambil taksis, dia khusus dia ambil, dia jumpa tok guru, dia jumpa guru tarekat, dia ambil, dia buat. Sebab dia ada tingkatan dia. Kita ambil awam saja. Semua orang dia zikir ni. Macam tu kan? Allah. Hal tu begitu dilahtian. Okay, nak lagi sekali saja. Kita cuba lagi sekali bagi lekat. Lepas Allah. Hu bunyi hu. Lepas. Okey. Kha tu lepas tu bunyi Allah dalam. Boleh tak? Tuan-tuan buat. Tuan-tuan buat. Selepas nak tidur selalunya latih diri tu. Sampai dah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dah baca doa tidur, doa apa semua, dah baca al-Quran tanzil, baca tabarakalladzi dan semua orang, baca apa ayatul kursi, baca 3 qul, kemudian kita baca doa tidur, kemudian kita syahadat sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tarik lepas Allah. Macam itulah kalau buat sampai kita lena. Siapa kalau esok ni dia bangun, tiba-tiba ada dekat dia boleh nafas, dia boleh ni tu. Lepas tu dia dekat Allah.
Allah, maka dia dapat Allah bagi kurnia pada. Mudah-mudahan kita dikurnia oleh Allah sampai sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah baik, kita sambung lagi. Yang itu sebagai selingan sikit supaya kita selalu mengingat Allah. Nak naik basikal, nak pergi jalan kaki, kalau tuan-tuan walking apa pagi-pagi itu, ataupun benda ni tuan-tuan tak mau selang-seli. Kalau kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baik. Tapi bila kita selang-seli tu kita boleh. Saya ingat ada orang yang boleh buat Allah ni sebagai rizm dia. Allah, Allah, Allah. Yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dia jalan di mulut, di hati dia jalan tadi Allah, Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Sama juga kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sini Allah Allah, Allah. Di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini jalan Allah. Itu satu mas peringkat tuan-tuan. Itu kalau tuan-tuan biasanya berguru dapatlah. Kalau orang awam ni ikut Allah Taala nak bagi kesungguhan kita. Menjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh ni kata apa kata berpatah, dia akan dapat insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat benda tu sentiasa bermain-main kata kalam Allah dalam jiwa kita. Dan dengan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata yang Allah Taala menekan. Jadi itulah orang-orang dahulu pun diuji dan orang sekarang pun diuji. Sehingga bukan diuji biasa, orang biasa, tetapi diuji Rasul Allah dan juga orang-orang yang beriman bersama Allah. Cuma kita ni untung kita sentiasa nak kembali kepada Allah. Gimana? Satu saya sedikit silingan Allah Subhanahu wa taala. Ada di kawasan Sungai Petani ini. Saya bagi kuliah subuh sebulan sekali. Yang baik tak apa, tapi tak tahu di mana. Nama dia berkenal. Satu hari dia duduk di luar masjid, dia panggil saya, Ustaz. Ustaz, boleh tak saya seronok Ustaz nak fikir, tetapi boleh tak saya sebah kat orang lain? Saya kata boleh lah makcik. Dah dia kata siapa saya ni? Dia kata panggil makcik bedah sudah lah. Allahu Akbar. Jadi dia kata dia dah dapat lah. Sentiasa bila duduk saja dia akan jalan benda ni. Mudah-mudahan kita pun sama insya-Allah lah. Kemudian dia habaq dia boleh tak sebang? Allah saya kata makcik beda oi. Kalau sebang lagi kita dapat orang tu buat, kita dapat pahala. Kalau dia mati dengan kalimah, dengan asbab kita yang selalu kita beringat, maka kita dapat juga saham dia. Subhanallah. Ada apa? Ingat. Sebab Allah suruh, Allah perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan berilah peringatan, kerana peringatan ini manfaat pada orang mukmin. Orang mukmin jadi pengat. Jangan orang munafik. Orang kafir lagi lah beri peringatan zaman Rasulullah, orang diperingatkan lagi tak nak, dia tak nak beriman, tak mau. Orang munafik pula dia pulang balik. Ada juga Allah cerita dalam surah apa? Dalam surah As-Saffat berkenaan dengan sifat-sifat orang yang tak mau mendengar. Allah rakamkan dalam surah ayat 13. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila mereka diperingatkan, mereka tak mau ingat. Ni sebab takut je ni tuan-tuan. Orang munafik, orang yang lalai, na'udzubillah, bila peringat, alah lambat lagi dia kata, kita muda lagi, enjoy, na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita semua insya-Allah diingatkan Allah. Saya khususnya yang bercakap, mudah-mudahan saya banyak ingat Allah dan banyak berselawat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar untuk diri saya insya-Allah dan kita sama-sama insya-Allah. Baik tuan yang Allah Taala muliakan. Saya tak tahu berapa minit lagi yang saya diberi, mana ada berapa minit lagi. Itu pulang dah Ustaz pukul 9 dah. Subhanallah kan. Jadi apa kita boleh haji kita bagi sedikit. Saya ingat saya bolehlah takat 5-10 minit boleh tak? Boleh tak? Baik. 5-10 minit ni 7-10 mungkin boleh habis sebelum tu. Baik. Tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, sekali lagi kenapa kita kena berilmu? Kerana kena berilmu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan baik-baik tuan-tuan saya, untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan, sebarkan benda ni. Apa dia? Pentingnya ilmu. Allah cerita dalam Quran. Dalam surah apa? Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Taala beritahu, katakanlah ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah rakam. Orang beriman juga, tapi ada orang yang beriman, ada ilmu, ada orang yang tidak ada ilmu. Masing-masing Allah bagi, tapi kita kena usahakan. Kemudian Allah bagi. Ada juga Allah boleh bagi tanpa usaha Allah bagi. Kita tengok di Afrika satu orang kanak-kanak yang lahir, tiba-tiba dia boleh ucap syahadat, dia boleh cakap Arab, dia boleh cakap Al-Quran, sebab itu kurniaan Allah. Jarang-jarang berlaku.
Tapi dalam keadaan biasa Allah kata wa ja'alna likulli syai'in sababa. Setiap yang Allah, tiap-tiap Allah satu-satu di perkara Allah buat adalah sebab musabab. Nak apa dapat anak kena kahwin. Nak kenyang kena makan. Tapi bukan makanan yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Bukan kita kahwin kita dapat lihat anak. Berapa ramai orang yang kahwin tak dapat anak. Allah nak bagi tahu Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu. Baik, tuan-tuan yang Allah Taala muliakan. Bila ayat kata Tuan Zumar, maka kita tengok bagaimana keadaan satu orang, tuan-tuan, yang mana kalau dia sentiasa dengan apa? Dengan ilmu, maka Allah Taala akan bagi dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita tengok dalam perburuan pun, kita tengok binatang pun ada beza juga. Satu seekor anjing yang kita lepas, yang dipelihara oleh ibu dalam bab buruan. Anjing ada juga, bukan manusia yang beza, yang antara orang yang berilmu ni tidak berilmu. Anjing pun, bila anjing dilepaskan, tengok contoh dia dalam bab berburuan, nak buru ni, kita lepas anjing ni, kita lepas tekuk dia lari. Bila dia lari, bila sampai dia ni, biasanya dia akan gigit, dia masuk balik dengan kita. Kemudian samalah dua ekor ni, ada dua ekor anjing, satu hitam satu putih. Katakan yang putih dulu. Yang putih kita kata kita buat gitu, lepas dia punya apa? Tekuk ni dia lari, kita tembak burung. Jatuh dia pergi ambil, dia bermain kita. Satu kita test dia, ini bab berburu. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata kita lepas pun dia tahu dah tugas dia nak pergi ambil. Tiba-tiba sampai dengan dia laju tu, kita sebut pop, dia berhenti. Dia tahu ini curi. Anjing ni yang kita latih, dia boleh makan halal dia punya perburuan kita, kata ulama. Seekor lagi anjing warna hitam, panggil tam lah, senang, ni senang nak faham. Dia lepas lagi tarik leher tu, dia tembak, kata dia lepas tam lari, dia sebut tam, dia hantam dia pipikam balik main. Maka kata ulama, anjing kita lihat, anjing pula buruan kita boleh dimakan. Sebab anjing pun ada yang pandai dengan bodoh, kan? Ada yang ilmu tak ada. Dia diajak tapi dia tak berilmu, dia pergi ambil juga. Dan tengok sebab takut dia dah, maksudnya dia train dah, dia latih dah supaya anjing tadi dengar cakap dia. Maksudnya kalau dia dibangkai ataupun dia tak boleh ni, atau dia ditangkap, dia terukam, dia akan gigit lagi dahsyat lagi, hingga menyebabkan gigi dia lah yang menyebabkan buruan kita mati. Itu dalam bab berburuan. Tapi cerita dia, tuan-tuan, kalau anjing atau binatang ada perbezaan sehingga menyebabkan hukum Islam sama ada halal dan haram, apatah lagi manusia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tinggallah, sebab kita kena tambah ilmu lagi. Kerana ilmu lah membezakan antara kita ni. Ilmu juga yang akan menyebabkan mutu kita punya tu naik, amalan ataupun ibadah kita naik, ataupun sama sekali ditolak. Contoh, selalu saya akan bagi bab solat. Kerana solat yang akan disoal di Yaumal Masyar. Awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah as-solah. Yang mula-mula akan dihisap ke atas seorang hamba Yaumal Qiyamah, pada hari akhirat, ialah tentang solatnya. Contoh orang yang berilmu, contoh orang berilmu, dia memang dia masuk masjid, mula-mula dia tahu dah, dia masuk dengan kaki kanan. Orang yang berilmu dapat pahala lagi, dia naik iktikaf dapat pahala lagi. Lepas tu dia sembahyang sunat, kan? Sembahyang sunat apa dia buat? Tahiyatul masjid dapat lagi. Dengan orang yang memang dia sembang, dia naik kaki kiri, habis satu dah yang mana bukan sunnah Rasul dan dia tak ikut langsung. Lepas tu naik belakang kiri, tak baca doa, masuk duduk situ sembang dengan kawan. Azan lepas boleh nak bangun sembahyang. Lepas sunat layang pintu pun orang sembahyang, dia pun sembahyang. Ini contoh, bukan di sini tak berlaku, tuan-tuan, tapi ini contoh. Baik, kita naik kategori sikit lagi. Ada lagi 3 minit, saya ingat 7.10 saya nak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang yang solat dengan dia baca dengan tak kurang baca. Orang yang bersungguh dia baca, dia akan, kalau dululah saya mula-mula dulu, tu guru saya kata, bila kita tak faham makna lagi, jaga perkataan atau dengan huruf-huruf yang betul, kan? Contohnya kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara yang betul, yang setakat yang mampu saya.
Tiba-tiba ada orang baca, kan? Kita dengar dia baca kuat sikit. Dia terbaca kuat sikit, kita dengar. Baca sunat. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Betul juga. Cuma satu dia tinggal ba. Dia kata Bismillah. Maka solat-solat dia tak teritak terpakai atau ditolak. Sebab apa? Bismillah adalah merupakan satu ayat dari Fatihah. Fatihah. Tuan-tuan sebut sama-sama. Fatihah. Kita dah sebut Fatihah. Fatihah. Korang tepat. Kita belajar sama-sama. Saya dan kita semua. Fatihah. T bukan T. T kena pergi kedai. T lah, insyaAllah. Baik. Yang kedua, Nabi SAW sabda, la solata, tidak sah satu sembahyang, liman, sesiapa saja, lam yakra, tak membaca bi Fatihatil Kitab, Fatihah Al-Kitab. Kata-kata saya baca daripada Bismillah sampai waladhdallin, amin saya baca. Malaikat kata tak pun. Pasal apa? Awal-awal dah kita gugur satu bisbah, kita kena Bismillahirrahmanirrahim. Sesedap mana dia baca pun, tapi tinggal ba dia tinggal, batal lah solat. Satu huruf dia tinggal, ba dengan Bismillah. Kemudian kita tukar huruf lah. Tadi tinggal tukar huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali batal. Sebab menggunakan hak marbutah, hak yang simpul. Patutnya ha maftuhah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya ha besar. Maka sebab dia tak ada berilmu, dia tak pergi belajar. Dia kata janji aku sembahyang, rugi orang ni. Bila dituntut di akhirat, dia apa? Haba'an mansura. Tadi anak saya bertekak sebut tadi daripada hafal Quran. Sebelum main di sekolah, dia dengan adik dia, kau dengan adik, dia kata dah dua satu, dia kata satu-satu. Dia beritahu, dia kata dua-dua seorang hafiz. Yang anak yang kedua tu, yang ujung sekali, yang maksudnya yang akhir, yang ketujuh, dia hafiz Quran 18 juz sekarang. Tapi nak cerita, dia kata dia baca apa tu tertinggal dia langkau. Kau dia kata ulang. Dia kata dia baca betul. Tak apa, isu api di akhirat haba'an mansura. Sebab apa dia pernah ikut dia saya. Dia kata kat adik dia. Isu ni hanya jawablah haba'an mansura. Apa dia maksud? Dia pantau lah. Kita pun ingat-ingat dia. Apa dia? Seperti mana debu yang diputarkan. Nak tuntut tak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita jagalah, kita belajar lagi ilmu ni lagi dan lagi. Dan kalau sekalinya kita duduk belajar ni, tiba-tiba kita meninggal, kita mati dalam kedatangan Allah. Sebab kita belajar, tak jumpa lagi, tak apa, buat belajar. Allah lebih tahu. Tapi yang tak mau ni, tak mau ngaji, tak mau datang kuliah, tak mau buat sembahyang, itu bahaya. Sebab dia tidak ada niat untuk nak belajar. Tapi kalau kita baca Quran, kita niat nak kita salah, kita pun terlupa, tak apa, Allah Ta'ala ampun. Sebab kita dalam belajar, kita kena niat dalam belajar. Sentiasa kena ada, ya Allah aku dalam belajar. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi saya dan tuan-tuan sentiasa belajar. Saya lagi dan lagi sentiasa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang nak cerita, tapi cukup dekat ni. Biar sedikit tapi lekat, kita dapat amal. Kalau banyak cuma lekat-lekat yang sama, baik kita sudah dekat ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan disebabkan dengan ketuaifan dan kejahilan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampun kepada tuan-tuan dan puan. Maafkan saya, ampun dosa saya, dan doakan saya supaya ikhlas dalam menyampaikan risalah Allah sehingga saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya juga bermohon doa pada Allah supaya sekalian semua yang ada dalam majlis ni, satu masa kita kelak bertemu di mana? Yaumul Mahsyar, ya Maliki Yaumiddin, yang balasan semua kita akan bertemu balik. Mudah-mudahan kita buat ni sebagai sebenarnya itu saling doa. Saya doakan tuan-tuan juga ikhlas dalam dalam menerima ilmu dan beramal sehingga kita dengan Khalik kita yang ini pencipta kita. Kemudian sebelum tu, mari sama kita akhiri dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampun dosa kami, dua ibu bapa kami, dan ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasihkan kami sejak kecil lagi, ya Allah.
Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau ampunlah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, wahai Allah, habib ilal iman, cintakan kami kepada iman, wa zayyinu fi qulubina, dan hiasi dalam hati-hati kami, wa karrih ilal kufr, dan bencilah kami kepada kekufuran, wal fusuq, dan kefasikan, wal asyan, dan kemaksiatan, wa ja'alna minal rasyidin, yang kami golongan yang terpimpin dan lurus jalanmu ya Allah. Allahumma, wahai Allah, a'inna, tolonglah kami, ala zikrika, untuk mengingatimu ya Allah, wa syukrika, dan berterima kasih kepadamu ya Allah, wa husni ibadati, dan sentiasa membaiki amal ibadah kami sebelum kami kembali bertemu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, beri kebaikan kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, berilah kami berazab siksa neraka, wa qina adzaban nar, berilah kami berazab siksa neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.